معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaruz dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah mukadimah sebagai mukadimah hadis yang ke 62 bagian 3. As-salisu an Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Qala, sabda berkata berkata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan nabiyyi yauman. Jadi dia kata, pada suatu hari aku duduk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas dia cerita suatu ketika saya duduk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas,
Abdullah bin Abbas ketika itu kecil lagi. Sebab itulah Nabi panggil dia ya gulam. Ya. Ketika mana walaupun dia kecil tapi dia ada dah pun mengetahui, dah berakal lah ya. Akil. Walaupun belum balik tapi akil, berakal. Ya, dikata Nabi kata ya gulam, wahai budak. Macam itulah kata. Ini u'allimuka kalimatin. Aku hendak mengajarkan kepada kamu satu kalimat. Satu kalimat kata Nabi. Ihfazillah. Kata Nabi, apa kalimah tu? Ihfazillah yahfazka. Dalam hidup kita ni, dalam hidup kamu kata Nabi, hendaklah kamu jaga Allah. Allah pun akan jaga kamu. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Sentiasalah kamu menjaga larangan lah kira ni, kan? Yang Allah larang jangan buat, kan? Allah perintah buat. Satajidhu tujahak. Kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di pihak kamu. Mana sebagai penolong kepada kamu. Dalam kehidupan kita ni, kalau Allah kita dahulukan, perintah Allah kita dahulukan, Allah Subhanahu wa taala akan dalam pihak kita. Kan? Iza sa'alta, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apapun perbuatan kita nak kita usahakan, minta dulu kepada Allah. Minta kemudahan, minta keberkatan, minta perkara yang kita buat itu Allah mudahkan. Itu pertama rahsia dia. Tapi ingat tadi, yang kedua tadi, dua pertama tadi, ihfazillah yahfazka. Jadi kita jaga suatu larangan Allah yang buat. Kan? Kemudian kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kita nak pergi usaha, nak pergi mana kan, nak pergi buat urusan, minta dulu kepada Allah. Ya Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah tolonglah dalam urusan aku ya Allah. InsyaAllah Allah mudahkan. Kan? Lepas tu wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika kamu meminta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Minta dulu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi jumpa doktor, kan kita tolong kat dia. Minta dulu kepada dia, Allah, tolonglah aku ya Allah. Dalam urusan apa? Urusan sakit aku. Urusan penyakit kita yang ada. Kan? Ya Allah, janganlah engkau berikan penyakit yang ada. Kalau kita nak cek kan, takut ada apa-apa. Ya Allah, amankanlah saya daripada penyakit yang saya khawatiri, yang saya takutkan. Barulah kita pergi. Masya Allah. Pertama kita minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kata Nabi, wa'lam, ketahuilah kamu ya gulam. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas kan. Pada kita semualah ni. Ketahuilah kamu sesungguhnya apa? Satu umat ni, satu manusia ni himpun semua. Lau annal ummata, kalaulah satu umat semua ni, lawijtama'at, kalau depa berhimpun semua untuk memberikan manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka, maka tidak ada boleh satu pun boleh memberikan manfaat kepadamu illa melainkan bisya'in, dengan sesuatu qad kataballahu lak, yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah tuliskan, yang Allah tentukan kepada kamu. Ini tuan-tuan, puan-puan rahmatullah. Kalau Allah SWT telah tentukan kepada kita, banyak mana pun yang menghalangnya, tidak boleh menghalangnya. Kalau takdirkan kita memperoleh sesuatu, siapapun penghalangnya, maka tidak mampu mereka menghalangnya. Kalaupun satu ijtima'at, satu manusia ni, satu dunia ni berhimpun semua nak larang kita daripada satu perbuatan, kalau Allah telah tetapkan itu kepada kita, maka ada dapat. Masya Allah. Ini satu keyakinan. Dan juga wa in ijtama'u ala ayyadurruk, dan kalaupun berhimpun semua mereka untuk memudaratkan kamu, berhimpun semua memudaratkan kita, ijtama'u ala ayyadurruk bisyai'in, dengan sesuatu perkara yang nak membinasakan kamu, lam yadurruk, maka mereka tidak mampu membinasakan kamu illa bisyai'in, melainkan dengan sesuatu qad katabahu Allahu alaik, yang Allah tetapkan kepada kamu. Masya Allah.
Ini suatu keyakinan. Yang memberikan manfaat Allah, yang memberikan mudarat juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa juffati wa wajaffatis suhuf. Maka telah pun ditentukan. Maka Nabi kata apa? Perkara sebegini telah pun diketahui ketentuan itu. Telah pun diketahui. Dah ditentukan dah, ditentukan semua perkara itu. Masya Allah. Dan juga wafi riwayatin, satu hadis lagi, ini sambung juga, sama sambungannya. Satu riwayat juga an ghairi Tirmizi, daripada jalan selain daripada Tirmizi. Ihfazillah, sama juga lebih kurang. Ihfazillah tajidhu amamak. Peliharalah Allah. Mana jaga ni apa? Mana jagalah Allah? Mana jagalah hukum hakamnya. Jaga mendahului perintah Allah. Ihfazillah, kamu akan dapati Allah dalam pihak kamu, berserta kamu, menolong kamu. Ta'arraf ila Allah fil raqa ya'rifka fis syiddah. Maka dalam satu kesenangan dekatkan diri kepada Allah. Allah pun akan mengingatkan kamu ataupun menjaga kamu ketika masa sempit. Maknanya apa? Ta'arraf ila Allah. Ta'arrafnya mana? Mengenalkan diri. Jangan kita dalam keadaan mewah lupa diri. Kenalkan, mendekatkan diri kita kepada Allah masa kita apa senang. Sebab masa senang ni banyak orang yang tertipu. Masa senang dia lupakan Allah. Jadi hadis ni kata apa? Ta'arraf ila Allah fi raha. Dan ya'rifka fi syiddah. Kalau kamu mengingati Allah dalam keadaan kamu senang, maka Allah pun akan mengingati kamu ketika kamu susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Jadi hadis ini pula, ketahuilah kamu kan, sesungguhnya lewat juga kan Tirmizi, ketika mana dengan yakin bahawa sesungguhnya apa sahaja yang telah tersisih dan tidak menimpamu, tidak akan sekali-kali menimpamu. Itu hadis yang bawah tadi lah kan. Atas tadi tu, peliharalah Allah, akhirnya habislah, dan sentiasalah bertakwa kepadanya, niscaya kamu mendapat ia dalam hadapan kamu. Dan yakinlah kepada Allah, dialah yang menolong dan menjagamu, dan perkenalkanlah dirimu kepada Allah ketika kesenang, maka Allah pun akan mengenalimu ketika mana susah. Ini satu ujian juga, kemewahan ujian. Sebab harta, kemewahan, kedudukan, pangkat boleh melupakan diri. Dia boleh menghilangkan ataupun menjauhkan diri daripada Allah. Kan? Apatah lagi kemewahan ataupun dunia yang kita dapat ni bukan daripada jalan halal. Yang ni lagi teruk. Kan? Sebab kalau kita berlahi bukan daripada jalan yang benar, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah. Jadi ketahuilah dengan yakin bahawa sesungguhnya apa sahaja yang telah tersisih dan tidak menimpamu, tidak akan sekali menimpamu. Karena ia tiada ditakdirkan oleh Allah untuk menimpamu. Ini kena yakin. Sesuatu yang bukan Allah takdirkan kepada kita, bagaimanapun keadaannya, tidak akan sampai kepada kita. Dan ketahuilah juga bahawa apa sahaja yang telah menimpamu, tidak akan sekali-kali tersisih daripadamu. Kalau benda itu menimpa kita, Allah takdirkan, lari macam mana pun kita dirikan juga. Lari macam mana pun kita. Allah takdirkan kita macam tu, mati dalam keadaan seperti itu, bagaimanapun kita lari dan menghindar daripadanya, tetap akan kita menemuinya. Dan ketahuilah kamu, dan juga wa'lam anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan daripada Allah itu bersama kesabaran. Jadi kalau kita sabar, Allah akan tolong kita. Dan bahawa pelepasan daripada perkara yang menduka citakan itu bersama kedukaan. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahawa bersama kesukaran itu ada kesenangan. Wa anna ma'al usri yusra. Kita susah dulu kan,
maka kita akan mendapat kesenangan. Bersusah payah, bersusah payah di dunia ni untuk keselumus, maka mendapat kesenangan akhirat. Apa pengajaran hadis ni? Pengajaran dia yang pertama, Allah mengharamkan meminta pertolongan selain daripada Allah. Jadi kita tak boleh minta kepada sesuatu melainkan kepada Allah. Minta kat pokok, kat batu, tak boleh. Kan? Diminta dekat apa nama? Mambang. Ramli tu kan, ada mambang kan. Macam mambang kan. Bawang merah dulu, bukan bawang merah, mambang. Jadi makna dia apa? Allah mengharamkan meminta daripada selain Allah akan sesuatu yang tidak mampu ditunaikan oleh sesiapa pun kecuali Allah. Seperti meminta rezeki. Rezeki ni tak mampu ditunaikan siapa pun melainkan Allah sahaja. Menyembuhkan penyakit, pengampunan dosa, tidak boleh yang boleh buat, Allah yang akan boleh buat. Pertolongan terhadap musuh dan lain-lainnya. Adapun perkara-perkara yang mampu dibuat oleh manusia dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk bertolong-tolongan sesama mereka dalam melakukannya, maka tiada halangan daripada meminta kepada mereka. Seperti meminta pinjam sesuatu barang, meminta berikan hutang, meminta panduan dan lain-lain juga. Dan meminta diajarkan, dan lain-lain. Itu boleh. InsyaAllah kita akan sambung pengajaran hadis ni. Jadi maknanya apa? Kesimpulan dia, setiap kita memulakan apa saja perbuatan kita, mestilah kita hadirkan, mestilah kita libatkan Allah dalamnya. Kita minta kepada Allah dahulu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah muka surat 2 Surah At-Taubah. Masih lagi Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Muka surat Surah Maidah, surat 121. 121. Allah. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su' illa Allah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin fa min Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su' illa Allah. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su' illa Allah. InsyaAllah kita baca ke surat 121 surah Al-Maidah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء
ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qul ya ahlal kitab. Qul lam ya nipis ya. Qul ya tu baca is. Ya nida namanya. Ya panggilan. Pak harakat dia. Ya ahlal kitab. La taghlu ghid. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا كادوا اسم تبع خيم دua kata khim الذين كفروا من بني إسرائيل sama panjang dia ni juga ro juga pat ala lisani Daud bukan Daud Daud Isa bin Maryam. Ini kena jaga-jaga juga Daud. Ada yang baca Daud Kalau Nabi Daud apa Nabi Daud? Mana Nabi Daud? Nabi Daud. Ada yang kata kan? Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun tara kasiran dan tentulah dikiaskan sampai las yaitu ya la yastakbirun. Alhamdulillah
Huruf pun kira bacaan, alhamdulillah dia untuk kalimah tu tak susah. Kau surat satu dua satu. InsyaAllah kita tengok. Jadi qul at-ta'buduna min dunillah. Hari itu mula daripada qul, katakanlah. Yang sebelum ni ada satu ayat tu. Sama juga tu. Qul juga. Maknanya apa? Katakanlah. Katakanlah ya Muhammad. Jadi Nabi SAW ketika mana Nabi di Madinah, Nabi ni kan berdepan bukan kepada kafir Quraisy juga. Kalau di Mekah memang satu je, satu pihak je. Nabi berdepan dengan kafir Quraisy yang menyembah berhala. Sebab di Mekah Yahudi tak ada. Kan? Nasrani pun jarang. Kemudian ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, maka Nabi SAW berdepan dengan tiga penjuru. Tiga puak. Puak Yahudi pula, puak ketegak. Puak Nasrani pula, dia tak berapa kena juga. Kan? Sebab apa? Diberikan kepadanya keterangan, tetap juga tak percaya. Dan juga penyembah berhala. Yang penyembah berhala. Maka tiga puak ni Nabi berdepan dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi SAW sentiasa boleh mengatasi ketiga-tiga puak ni. Yahudi dikenal dengan cerdik pandainya. Dia pandai berhujah, dia cerdik, dia pandai. Kemudian dia pandai menipu. Yang tu, yang teror tu. Dia pandai menipu. Dan kecerdikan dia tu digunakan untuk menipu. Sebab itulah dia buat dari kitab Taurat. Dia dia seleweng ataupun dia hapuskan kalam Allah, dia ganti dengan kalam dia. Cerdik tu. Kan? Tapi cerdik tak kena tempat. Cerdik tu elok, tapi tak kena tempat. Itu jadi sesat. Itu walad dhalin tu, kan? Khairil maghdub ni apa? Allah murka ke dia. Sebab Allah kurniakan dia suatu kecerdikan, kepandaian, tapi cerdiknya tadi tak kena tempat. Malah memakan diri dia sendiri. Jadi ketika mana maghdub, Allah marah kepada siapa? Yahudi ni. Sebab nikmat Allah berikan kepadanya, dia tidak bersyukur. Kemudian dhalin, sesat mengikutkan hawa nafsunya, iaitu dhalin, itu kaum daripada Nasrani. Jadi ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka Nabi SAW Allah beritahu Nabi, qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, ata'buduna min dunillah. Adakah hampa menyembah selain daripada Allah? Ma la yamliku lakum darra wala naf'a. Yang tidak memberikan apa-apa manfaat dan mudarat kepada kamu. Tidak memberikan manfaat yang kamu sembah tu, dan juga memberikan manfaat. Jangan sembahnya. Wallahu Sami'un Alim. Sungguhnya sembahlah Allah, dialah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Dan maha mengetahui. Sami' maha mendengar dan juga maha mengetahui. Jadi sebab itulah terus qul ya ahlul kitab. Katakanlah ya Muhammad. Nabi berdepan dengan ahli kitab. Yang tadi ni penyembah berhala. Sama tu. Katakan ya Muhammad kepada siapa? Penyembah berhala. Yang mereka ni sembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak mengetahui, yang tidak memberikan mudarat dan manfaat. Sembahlah Allah. Dialah yang memberikan manfaat dan mudarat, dan juga dialah yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Itu yang patut disembah. Itu kepada ahli penyembah berhala. Ahli kitab pula. Qul ya Muhammad, katakan kepada siapa? Ahli kitab. La taghlu fi dinikum. Jangan melampau dalam agama kamu. Melampau ni apa? Ketika agama ni Allah memerintahkan suatu perintah, dia pandai. Dia mengubah perintah itu. Dia hingga melampau dalam agama ni, dia tiada melaksanakan perintah, tetapi dia buat kerja lain. Yang diperintah tidak dibuat, ia dilarang dibuat. Ini nama pelampau. Kalau bahasa ni dah ekstremisme. Ekstrim. Ekstrim. Tu. Makna dia apa? Makna dia melampau. Dia bukan buat apa yang diperintah, tapi yang tidak diperintah dia buat. Allah perintahkan puasa. Puasa apa? Daripada terbit fajar hingga ke maghrib. Dia melampau. Dia kata, ada aku puasa sampai ke isyak. Ada aku puasa sampai pukul 10 malam. Tengok. Ni melampau. Ni geng-geng pelampau ni, kan?
Nama dia apa? La taghlu fi dinikum. Jangan apa? Janganlah kamu melebih-lebihkan dengan cara kamu beragama. Melebih-lebihkan. Allah perintahkan main luhur 4 rakaat. Dia tak, dia balik 10 rakaat. 40 rakaat. Dia melampau. Kan? Allah perintahkan sesuatu perintah, maknanya apa? Maknanya dia tak buat perintah tu. Dia melebihkannya. Hingga disebut dengan melampau. Kan? La taghlu fi dinikum. Janganlah kamu melebih-lebihkan ataupun berlebih-lebihan dengan cara yang salah dalam agamamu. Melebih-lebihkan pula cara dia salah. Bukan cara betul pun. Melebih-lebihkan cara salah. Dia berlebih dalam agama ketika mana Nabi Musa AS memukul tongkat dia dengan tongkat dia batu. Maka batu itu mengeluarkan air. Dia tidak mengetahui adakah air itu dipukul Nabi Musa ni, dia minta kepada Allah ataupun tidak. Maka dia melampau. Dia kata apa tu? Dia cerdik. Tapi faham lebih. Dia segera faham. Dia kata apa? Oh, makna dia apa? Batu ni lah. Dia ambil batu tu, dia kutip batu tu, dia bawa. Sampai kat rumah ni dia pukul sendiri. Mana dia boleh? Nama dia apa? Faham dulu. Patutnya apa? Sepatutnya tanya dulu Tok Guru. Tanya dulu. Nabi Musa tanya. Terlebih pandai. Dia bawa, dia kutip batu tu, dia bawa kat rumah dia pukul sendiri. Tak keluar. Kan? Mana dia apa? Cerdik. Tapi cerdik tak kena tempat. Jadi, makna dia la ta'adu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam agama. Ketika mana turun manna wa salwa. Manna wa salwa. Apa yang berlaku? Makanan yang hebat. Makanan yang lazat. Depa ni, ketika mana turun manna wa salwa, depa tak penat, tak letih. Bangkit pagi, makan, tidur tu je kerja. Tak ada apa. Kan? Kemudian apa? Depa buat hal pula. Dia berkata apa? Kami bosan lah. Kami tak maulah. Kami cemui makan ni saja. Kan? Kami nak apa? Kami nak makan basal. Bawang. Kami nak makan adas. Kacang. Kan? Wa adas ya, wa basaliha, wa qisaiha, wa fumiha. Kami nak makan apa? Makan rumput-rumput. Balik. Sayur. Kan? Makan. Jadi maknanya apa? Sesuatu yang ditakdirkan kepada mereka, mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT. Bahkan apa? Mereka cari badil, pengganti yang lebih rendah daripadanya. Sepatutnya apa? Kalau cari pengganti pun cari yang lebih cantik, lebih tinggi daripada dia. Tak. Dia cari pengganti lebih mai pula tu. Kan? Carilah ganti lebih hebat. Kan? Nama tu mana syukur. Jadi la taghlu fi dinikum, dia melampau dalam agama. Jadi dah sebut dengan apa? Pelampau agama. Jadi pelampau agama ni bukan saja dia tak buat tak, tapi dia melebih-lebihkan perkara yang dia buat dalam agama. Dan dia turunkan puasa sebulan, bulan Ramadan wajib, dia tak. Dia kata Syawal puasa juga. Kan? Ramadan dia puasa, Syawal dia puasa sebulan tu. 2 bulan dia puasa. Dia kata tak, saya terbaik, saya nak. Ni nama pelampau dalam agama. Kan? La taghlu fi dinikum. Janganlah kamu melebih-lebihkan cara yang salah dalam agama. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang yang telah tersesat. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Melainkan cara yang betul lah. Cara yang betul tak ada masalah. Kan? Itu bukan melampau nama dia. Cara yang betul mana ikut yang betul. Wala tattabi'u ahwa. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sentiasa memerintahkan kepada apa? Ammaratu bisu, memerintahkan kepada kejahatan. Jangan ikut. Wala tattabi'u ahwa'a qaum. Jangan kamu mengikut apa ni? Hawa nafsu satu kaum yang mereka hendak qad dallu min qabl wa adallu katsiran. Mereka sebelum disesat dah. Ni kepada siapa ni? Allah ingatkan kepada umat Nabi SAW. Jangan wala tattabi'u ahwa. Jangan kamu mengikut hawa-hawa nafsu satu kaum yang kamu tahu mereka sebelum ini telah sesat. Kita tahu dalam Quran, kita baca kisah mereka. Yahudi contoh dia, kisah dia memang hebat, tegak sungguh, keras hati. Kita ikut juga, jangan. Wala tattabi'u. Jangan kamu mengikut cara juga, ataupun boleh juga disebut dengan jangan kita mengikuti cara kaifiat hidup, cara hidup orang-orang yang telah dihukumkan oleh Allah sesat. Walaupun cara dia menarik, walaupun keadaan dia menarik, apapun yang dia buat, nampak macam menarik
Pasal apa? Ada perayaan. Contoh dia, mereka buat satu perayaan. Kan? Oh, jangan nampak macam cantik Jom kita ikut juga, kita raikan juga. Jangan. Walaupun nampak cantik. Sebab apa? Sebab telah dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala benda tu sesat. Dallu min qabl. Pasal apa? Orang yang sesat sentiasa akan menzahirkan, menampakkan dirinya indah, cantik. Tujuan dia apa? Wa adallu katsira. Tujuan dia untuk menyesatkan orang ramai. Begitulah. Fashion pun contoh tengok kan. Pakaian kan. Depa sentiasa apa? Menampakkan seolah-olah benda pakaian yang meredahkan aurat itu duduk ke depan. Suatu model yang cantik dan dipamerkan. Seolah-olah apa? Inilah kemajuan, kekinian. Kira macam tu kan? Orang yang tak pakai mendahkan aurat seolah-olah apa? Tidak maju. Kalau maka dibuatlah fashion baju. Kalaupun dia menutup aurat, ada cara dia. Ada cara dia. Dia akan buat sebagaimana hadis Nabi SAW, menutup tetapi seolah-olah tidak menutup aurat. Masya Allah. Maka dia balut saja. Dia buat fashion. Memang betul lah. Dia tampak dia ni pakai menutup aurat. Tapi menutup aurat, Masya Allah, bukan menutup tetapi membalut. Dia balut je. Masya Allah. Jadi makna dia min qablu wa adallu katsiran. Dan mereka ni tujuan dia apa? Wa adallu, natijah dia nak menyesatkan semua manusia. Dengan makanan, dengan pakaian, dengan cara hidup. Dengan macam-macam semua dia buat. Dengan minuman. Seolah-olah apa? Minuman yang mereka cipta, yang mereka reka tu, itulah minuman kemajuan. Minuman bukan mana ni kan? Minuman maju. Contohlah. Silap lagi kan? Minuman ni simbol, dia kata minuman simbol kemajuan tahun 2026. Entah 2005 ke 2004. Dia buat sama kemajuan, dia reka ciptaan. Siapa yang tak minum ni kira tak maju lah. Dia masuk dalam tu apa? Penyakit. Dia masuk dalam tu apa? Satu benda yang haram. Sebab dia tahu umat Islam ni tidak akan dilemahkan imannya. Melainkan apa? Melainkan kita masukkan ke dalamnya satu perkara-perkara yang subhat. Jadi dia masuk dengan makanan kita. Kita pun minum, sedap sungguh minum ni. Esok pergi lagi. Masya Allah. Jadi sikit-sikit dia masuk benda haram tu. Kita pun minum. Lama-lama banyaklah haram dalam tubuh badan kita. Haram. Last sekali apa? Haram jadah. Lama-lama tu haram tapi kan. Jadi mana dia jangan kita ikut rentak orang depa. Tujuan dia wa adallu katsiran. Depa nak apa? Depa nak menyesatkan kita. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka nak menyesatkan kita daripada jalan yang lurus. Sawa'is sabil. Jalan kita elok dah. Islam ni elok dah, kan? Dia bimbing kita, ada cara dia fiqh mengatur cara syarak ni, dia atur cara hidup kita. Hingga ke cara masuk tandas, keluar tandas. Dia ingat, kalau kita istiqamah dengan doa tu, doa masuk tandas, keluar tandas, maka kita akan Allah pelihara, Allah jaga daripada kejahatan-kejahatan yang ada di tandas. Termasuklah apa? Termasuklah angin ahmar yang jatuh kat tandas kau. Termasuklah benda-benda yang tu, kan? Kalau kita doa, keluar rumah, kemudian masuk rumah kita doa, maka terjaga kita daripada penyakit-penyakit. Terjaga kita daripada setan yang ikut-ikut kita. Daripada keluar tu, dia ikut kita ke rumah kita. Kita baca doa, masuk rumah kita. Kita kata salam ke rumah kita. Maka dia tak boleh masuk. Masya Allah. Yang duduk dalam pun, jin yang jahat tu keluar juga. Setan jahat keluar juga. Pasal apa? Sebab kita baca doa. Jadi doa yang kita ada Islam ni, cantik dia ajak. Doa, pakai baju. Doa, tengok cermin kan. Pakai make up tu, pakai cermin apa? Tengok kan. Maka kita apa? Kita baca doa, kan? Kita apa? Alhamdulillah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti mana engkau comelkan, handsome-kan muka aku ni Allah, baiki juga akhlak aku ya Allah. Sebab apa? Rupa yang cantik tanpa akhlak yang cantik tak berguna. Sebab rupa ni semua tinggal balik ke bumi, balik ke tanah. Yang akan dibawa adalah akhlak yang baik tu. Itu je yang akan bawa. Masya Allah. Jadi
Lu'inal ladzina kafaru. Orang kafir pula. Allah telah melaknat mereka. Allah telah putuskan satu hukum. Hukum apa? Laknat. Apa makna laknat? Allah jauhkan mereka daripada rahmatnya. Itu makna laknat. Lu'ina. Kan? Orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Nabi Daud. Kan? Sejak zaman Nabi Daud dah. Mereka berkelahi dengan Nabi-Nabi ni. Kan? Telah pun dilaknat melalui lisan Nabi Daud. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Sebab ketegak kan. Nabi dia pun lawan kan. Jadi yang ketika mana mereka ditimpa musibah, depa datang Nabi. Ketika diangkatkan musibah tu depa lawan Nabi. Ni memang manusia lupa diri. Yang manusia lupa diri. Ketika mana mereka mendapat datang musibah, depa jumpa Nabi depa. Tolong doa kepada Allah. Allah angkat musibah tu. Allah turunkan nikmat. Lepas tu depa musuhi Nabi depa. Kan? Dia cerdik tapi lupa. Dia selalu lupa. Nikmat yang Allah beri kepada dia, dia tak ingat masa dia sempit. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu kenapa? Mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Setiap perbuatan mereka tidak mengikut acuan agama. Mesti yang mereka buat ni melampau, mengikut hawa nafsu yang. Sebab ketika mana agama ni kita tak ikut, maka satu je, dia akan kita ikut hawa nafsu kita. Yahudi, agama tak mau ikut. Maka dia melampau. Kemudian dia terlepas kendali, kemudian dia ikut hawa nafsunya yang dibimbing oleh syaitan, yang dibimbing oleh iblis. Apa yang berlaku? Kerosakan yang berlaku. Maka dia melampaui batas, dia derhaka. Perkara hak dia perangi, perkara baik pula dia musuhi. Perkara yang jahat dia sokong. Ini yang berlaku. Kejahatan dia sokong. Kebaikan dia musuhi. Maulana. Silakan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Jadi soalan dia, ya Allah, ketika mana kita tengok kan? Ya Allah, pasal apa makhluk pelampau yang bernama Yahudi ni? Pasal apa jadi laknat? Jalan cerita macam mana? Mesti ada soalan kan? Pasal apa Nabi Daud dan Nabi Isa pun laknat mereka? Sebab kalau Nabi dah menyumpah Allah, yang tu kira dahsyat dah. Kalau seorang Nabi, dia sumpah umat dia, kira dia laknat umat dia, yang tu umat tu tak berkat lah. Seperti mana orang tua, ayah, ibu, kalau dah sumpah serapak anak dia, takkan senang hidup dah. Lepas tu jangan tuan-tuan marah macam mana pun, jangan sumpah serapak anak. Kan? Seperti mana Nabi dan Rasul, kalau dah laknat dah umat dia, maka tak ada harapan dah untuk kembali ke jalan yang benar. Apa punca dia? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Pasal apa puncanya? Hingga Nabi-Nabi geram kepada mereka. Mereka tidak saling mencegah perbuatan yang mungkar yang selalu mereka lakukan. Ini berlaku ketika mana apa? Ketika mana sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai lah ni dah. Tapi cerita yang betul ni, mana apa? Yang cerita nampak ni, sampai ke zaman Nabi SAW ketika mana Bani Israel datang kepada Nabi SAW. Perbuatan buruk yang mereka perbuat, mereka tutup. Macam kucing ketika dia buang najis, dia tutup. Tu kucing tu, kucing. Tapi kucing bandar dia tak mau. Dia buang saja, dia tak mau tutup. Tu nama kucing kampung macam mana lain. Kalau kucing kampung, dia tutup. Tu. Kalau kucing bandar dia tak tutup. Dia biar tu, kan? Dia apa? Dia buang najis dekat bumbung rumah orang. Kan? Macam-macam tu. Balik kita ke tajuk ni. Tajuk kucing pula kan. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Jadi mereka ni apa salah silap mereka? Ketika mana mereka tidak mencegah dalam bab kemungkaran yang mereka buat. Fa'alu, mereka sendiri buat. Ketika mai Nabi SAW kan, Bani Israel ni mai ke Nabi SAW, dia kata apa? Ya Muhammad. Dia panggil macam tu je kepada Nabi. Yahudi. So apa? Sebab dia seolah-olah apa? Apa yang terzahir di hatinya, itulah yang nampak. Apa yang terpendam di hatinya, itulah terzahir di lisannya. Dia kata, ya Muhammad, kami ni,
Kami ni ada kes. Apa dia? Orang yang orang yang terpandang, orang yang kaya lah kira. Daripada perempuan telah berzina. Dalam hukum kami tidak diletakkan saja kotoran ke badan dia. Dah cukup dah. Kata Nabi, kamu bohong. Dia memperolok-olok hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab kamu, dalam kitab Taurat ada rejam. Hukum rejam. Ada, tapi dia tutup. Pasal apa? La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka sentiasa tolong-menolong dalam bab kejahatan yang mereka buat agar tidak dihukum. Tujuannya apa? Jangan ada dihukum. Yahudi ni mereka buatkan satu hukum, undang-undang. Kalau ia buat salah, maka balik kepada undang-undang yang pertama. Yahudi tidak pernah salah. Dia buat Yahudi am, dia hukum am kata Yahudi tidak akan buat salah. Itu nombor 1. Undang-undang 2 saja ada. Kalau yang nombor 2, kalau Yahudi salah, balik kepada hukum pertama. Tengok, tak salah. Dia 2 tu je. Kita ada undang-undang banyak kan. Undang-undang ni belam ni macam-macam kan. Dia ada 2 tu je undang-undang dia. Undang-undang pertama, Yahudi tak salah. Itu. Yang kedua, kalau berbuat salah pun balik ke undang-undang pertama. Salah. Sebab itu dah dia di mahkamah lah tengok. Di mahkamah internasional kan. Yang di mahkamah antarabangsa lah ni tengok. Ada dia bersalah. Walaupun kesalahan dia ada dia jatuh salah. Ada. Sebab dia balik ke hukum pertama. Yahudi tidak salah. Itu. Jadi labi sama kanu yaf'alun. Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada yang satu apa? Labi sama kanu yaf'alun. Iaitu apa? Sangat buruklah yang apa yang mereka lakukan. Yang mereka perbuat tu memang buruk sungguh. Allah berfirman, labi sama kanu yaf'alun. Buruklah perbuatan mereka. Sebab itulah perbuatan mereka sampai ke hari kiamat Allah tetapkan dah. Semua perbuatan mereka akan buruk. Tengoklah. Apa yang berlaku di Palestin. Memang sungguh teruk sungguh. Perbuatan mereka. Memang buruk sungguh. Memang keji sungguh. Masya Allah. Mereka tembak orang yang tidak bersalah. Kan? Tak bersalah tembak. Mereka hinakan orang. Bantuan mereka sekat. Mereka bunuh, Masya Allah. Kan? Memang buruk sungguh perbuatan mereka. Melebihi binatang. Balhum adal. Dan bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Tara kasiran minhum yatawallawna allazina kafaru. Allah Subhanahu Wa Taala tengok. Kan? Allah cerita. Kamu akan melihat mereka. Banyak di antara mereka. Maksud banyak ni apa? Kalau ada 20,000, 3-4 tak adalah. Kan? Kalau ada 1,000, adalah seorang. Kalau ada seorang, adalah seorang yang betul-betul itu loh. Seorang adalah betul. Kan? Baki tu, semua kira memang rusak. Tara kasiran minhum. Kamu akan melihat. Kebanyakan daripada mereka ni. Yatawallawna allazina kafaru. Kamu akan melihat. Kan? Banyak di antara mereka. Mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Musyrik. Tengok Yahudi. Ni, Nabi cerita ni. Nabi duduk di Madinah. Nabi duduk di Madinah. Orang Yahudi pun kan banyak duduk situ. 20 puak duduk situ. Yahudi ni. Nabi dah jadi ketua pemerintahan. Sepatutnya apa? Kena tolong Nabi SAW. Tengok, ya tawallawna allazina kafaru. Depa tak menolong negara depa. Depa tak tolong Nabi SAW membela negara depa. Tapi depa tolong siapa? Orang yang menjajah, nak menyerang Madinah, iaitu kaum musyrikin Makkah yang nak serang Madinah. Dalam peperangan. Maka siapa yang menjadi penolongnya? Yahudi dekat Madinah itulah. Maka Yahudi kat Madinah ni berikan maklumat rahsia dekat kafir Quraisy di Mekah nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan celah-celah, dia beritahu ke celah-celah. Tapi ingat, rahsia macam mana pun Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Allah Subhanahu Wa Taala hantar lebih rahsia lagi melalui malaikat Jibril, kan? Bahkan wa makaru wa makarallah, ketika mana malam nak dirancang pembunuhan Nabi di Mekah pun Allah Maha mengetahui. Allah hantar malaikat Jibril. Maka pada malam tu juga Nabi hijrah ke Madinah. Ini apatah lagi perkara macam ni, kan? Mereka hantar satu rahsia, bersifat rahsia ke kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mengetahui. Maka Nabi halau mereka semua. Nabi perangi mereka. Maka dah sebelum Khaybar, perang Khaybar, kan?
Punca tu. Sebab mereka tidak membela Nabi SAW. Walaupun Nabi tak pernah paksa apa masuk Islam. Tapi walau macam tak masuk Islam pun, kenalah berjuang untuk negara. Kan? Sebab dia duduk situ. Berjuang untuk keselamatan negara. Ini tidak. Dia berjuang bukan untuk keselamatan negara dia, tapi untuk memporak-porandakan negara dia sendiri. Kan? Yang inilah Yahudi. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Labi sama qaddamat lahu anfusuhum. Allah. Tengok. Allah berapa nama? Kata kali kedua balik. Tadi tara kasira minhum yatawallawna allazina kafaru. Hang tengok kata Allah. Kan? Kamu akan melihat banyak di antara Yahudi ni dia tawallau ataupun mereka tolong-menolong bersama siapa? Yatawallawna allazina kafaru. Wali ya. Tolong-menolong kepada orang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Maka sangatlah buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Kan negara Madinah tu, kan mereka sendiri duduk situ. Kan? Lepas tu mereka tolong musuh. Apa kejadah apa kan? Apa mana dia? Benda ni memang tu kita duduk di situ. Orang penjajah serang. Kita tolong penjajah. Kita bunuh diri ya. Sepatutnya apa? Tolong Nabi untuk apa? Untuk menghalang penjajah masuk. Patutnya tu dia menjadi tali babut. Ini labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Dan apa yang mereka lakukan sangatlah buruk, iaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, dan mereka akan kekal dalam azab Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan murka ke atas mereka. Sebab itulah asarul ghadab. Asar ghadab ni apa? Kesan-kesan laknat Allah turunkan ke muka-muka mereka. Di perbuatan-perbuatan mereka, keyakinan-keyakinan mereka, asar laknah namanya, iaitu asar ataupun kesan ketika mana Allah murka ke atas mereka, kesan tu terus ya. Sebab apa? Kesan yang azab tadi ni, kesan laknat tadi membimbing mereka masuk ke dalam azab khalidina fiha, kekal dalamnya. Nauzubillah min zalik. Yang kita takut yang tu. Sebab itulah kita takutlah perbuatan dosa. Sebab takut kesannya tu. Kan? Ketika mana kesan perbuatan dosa ni, kita tak taubat daripada dosa kita buat, kesan itu sendiri akan heret kita tu. Akan berbuat sesuatu perbuatan kejahatan yang lebih teruk daripadanya. Maka makin berat, dan diheret kita masuk ke dalam murka Allah. Na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi, walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, Allah beritahu kalaulah sekiranya dia ketika Nabi ada, mereka beriman kepada Nabi SAW, mereka sokong Nabi SAW, dan kepada Nabi Muhammad mereka beriman, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, itu Quran, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Kalau dia beriman kepada Nabi, beriman kepada Quran, mereka tak akan jadikan kaum musyrikin sebagai teman mereka, penolong mereka. Tetapi banyak di antara mereka orang yang fasik. Orang yang fasik. Fasik ni apa? Dia walaupun telah memperakui agama Islam, tapi tak buat apa. Semayang pun tak, puasa pun tak, buat macam orang kafir, ikut orang kafir. Itu fasik kan? Kan? Dia Islam, tapi perbuatan dia tidak menunjukkan Islam. Kan? Dia mesra dengan orang kafir, kan? Musuh Islam. Fasik kan? Fasik dengan munafik dia beradik kan? Kan? Fasaqah, nafaqah ni apa nama munafik dalam? Duduk dalam. Tapi munafik ni dia tak nampak. Sama dengan fasik. Fasik nampak. Dia meninggalkan kewajipan, nampak lah. Tapi munafik tak. Dia mayang juga. Kan? Mayang. Kalau boleh, media tolong ambil dia semayang. Wawarkan. Orang tahu semua. Tapi apa? Dalaman dia. Dia tak betul. Kemudian yang terakhir, latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku. Okay. Musuh Islam dalam kehidupan ni ada 3. Pertama apa? Yahudi. Musuh yang nyata lah ni. Musuh yang nyata. Tapi kalau musuh yang tak nampak tu iblis lah. Kan? Musuh yang orang yang beriman ada 3. Pertama apa? Yahudi ni. Akan kamu dapati latajidan. Mana taukid? Pasti akan kamu temui. Itu makna dia. Pasti akan kamu temui. Mana pasti?
Siapa dia? Aulia Asad dan Nas, orang yang paling dahsyat, manusia yang paling dahsyat. Dahsyat apa? Adawatan, musuhnya. Akan kamu temui, kata Allah, manusia yang paling dahsyat permusuhannya, adawatan. Kepada siapa? Lillazina amanu, orang beriman, kita. Siapa yang paling dahsyat musuhnya? Yang paling dahsyat ni musuh semua ni. Ada 3 kategori. Yang paling dahsyat sekali siapa? Yahudi. Itu nombor 1. Dia memang paling dahsyat. Dia memang paling dahsyat. Dia anti kepada orang yang beriman kepada Allah. Dia tak mau. Tang mana pun. Masya Allah. Dia anti. Kepada siapa? Orang yang beriman. Lepas tu apa? Walazina asyraku. Orang yang syirik. Yang menyembah selain Allah. Kan? Dia sembah kayu, batu, hantu, kan? Semua lah. Lembu. Itu yang nombor 2. Nombor 2. Memang dahsyat permusuhan dia. Ketika mana dia berkuasa, orang tu banyak dalam tu, maka orang Islam ada, dia akan roboh masjid, dia perangi orang Islam, dia tak benarkan umat Islam, dia akan, Masya Allah, orang seperti tu. Nombor 2, jelas kan? Mula ni nampak media-media pun banyak kita tengok kan, yang mana tu, nampak lah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga dia rendah sikit. Kan? Tu rendah sikit. Dan juga kata Allah, walladzina asyraku, kan? Mawaddatah. Jadi, wala tajidanna aqrabahum, dan kamu akan dapati, pasti kamu akan dapati yang paling rapat, yang paling dekat. Akrab, yang paling dekat. La tajidanna aqrabahum, yang paling akrab. Maknanya apa? Musuh juga, tapi dia taklah sangat-sangat kan. Siapa dia? Mawaddah ni kira lebih kurang, dia cinta dia. Kasih sayang dia. Dibandingkan dua-dua tadi lah. Kan? Yang ni lebih rapat lagi. Siapa dia? Lillazina amanu allazina qalu, orang yang mengatakan siapa? Inna nasara, kami Nasrani. Orang yang mengatakan, buat siapa ni? Nasrani. Nasrani siapa? Yang pembela Nabi Isa. Nasrani ni. Yang mengikuti Nabi Isa. Maka akan dapati itu. Di Mesir ada nama kaum Qibti. Qibti itu. Mereka akan, dia dekat dengan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa berhenti? Ni. Nak habis kot? Betul lah. Nak habis. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban. Sebab apa? Sebab mereka ini, sebahagian ni adalah sebahagian mereka apa? Qissisina wa ruhban. Karena mereka ini adalah rahib ataupun pendeta lah kan. Karena mereka tidak menyombongkan diri. Wa annahum la yastakbirun. Mereka tak sombongkan diri. Maka mereka lah yang ada sikit lah, yang ada sikit membela Islam. Dia ada hubung kait apa? Yang ada cinta ke Islam. Sebab mereka ini adalah qissisina ruhban. Mereka tidak menyombongkan diri. Maka terjadilah di Mesir. Dengan ruhban mereka rahib mereka. Mereka dekat dengan alim ulama. Mereka kalau alim ulama panggil kan, ruhban dan qissis pendeta ni, mereka main. Mereka dengar apa kata alim ulama Al-Azhar. Sebab tu kita nampak kan, ulama Al-Azhar dia selalu duduk dengan pendeta qissis ni, apa? Ruhban ni, pendeta Nasrani kan. Ada masalah dia pakai ni. Hingga ada satu apa bentuk ulama Al-Azhar, Syekh Azhar bentuk Baitul Ailah nama dia. Itu satu perhimpunan, iaitu perhimpunan macam puak-puak lah. Maka diketuai oleh siapa? Ada yang daripada Nasrani, pendeta dia lah, mengetuainya. Untuk membincangkan sesuatu perkara, keperluan orang ramai. Yang tu. Jadi, yang inilah wallahu a'lam, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita suatu kebaikan dunia akhirat. Ketika mana kita faham Quran, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kita rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfina wasfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina wasfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina wasfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.